Jenny hilang tanpa apa-apa kesan meskipun usaha mencari terus dilakukan oleh nelayan tempatan dan penyelam dari tentera laut. Perbicaraan kes bunuh tanpa mayat merupakan antara cabaran dan kesukaran yang dihadapi oleh pihak pendakwaan dalam membuktikan kesalahan jenayah apabila mayat mangsa tidak ditemui. Si pembunuh akan cuba membuang atau melupuskan mayat sebagai langkah pertama kerana satu andaian umum ialah tanpa mayat tiada bukti boleh ditemui dan tanpa bukti maka si pembunuh tidak bersalah. Walau bagaimanapun, suspek boleh disabitkan bersalah atas tuduhan membunuh walaupun mayat tidak ditemui. Ini terbukti dalam satu kes bunuh yang berlaku lebih dari 50 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 1963 di perairan Kepulauan Sentosa, Singapura, yang pada ketika itu masih sebahagian daripada tanah Melayu sebelum pemisahan pada tahun 1965. Kes bunuh pada tahun 1963 ini merupakan kes bunuh yang pertama dibicarakan tanpa mayat, manakala kes bunuh Sosilawati merupakan kes yang kedua. Kisah Sunny Ang merupakan jejaka tampan yang cukup bergaya. Dia seorang penyelam skuba yang mahir dan seorang pelumba kereta. Sunny pernah mencuba nasib menjadi seorang juruterbang, guru dan pelajar jurusan perundangan. Tetapi malangnya dia tidak berjaya dalam ketiga-tiga bidang ini. Pada tahun 1963, selepas Sunny gagal menceburkan diri dalam 3 kerjaya, dia terlibat dalam satu kes bunuh hasil dari kecuaian memandu dan terlibat dalam cubaan merompak. Kemudian Sunny mula berkenalan dengan mangsa Jenny Chew Cheng Kin atau Jenny, berusia 22 tahun, merupakan seorang ibu tunggal kepada 2 orang anak, telah berpisah dengan suaminya dan hanya berpendidikan sehingga darjah 3 dan hidup susah. Dia bekerja sebagai seorang pelayan di restoran dan bar dengan pendapatan $90 sebulan dan $10 per tip sehari. Pada 27 Ogos 1963, lebih kurang jam 5 petang, Sunny mengajak teman wanitanya Jenny untuk menyelam dan mencari batu karang di Pulau 2 atau dikenali sebagai The Sisters Islands, di mana lokasi menyelam di situ tidak sesuai untuk penyelam baru seperti Jenny disebabkan arus air yang kuat. Sunny menyewa sebuah bot dari seorang tukang perahu bernama Yusuf Ahmad yang merupakan saksi utama dalam kes ini. Setelah bot berhenti, Sunny membiarkan Jenny menyelam dahulu, manakala Sunny menunggu di bot. Menurut Yusuf, 2 bulan sebelum kejadian, dia diupah oleh Sunny untuk membawanya dan Jenny ke sebuah pulau yang berbeza. Pada ketika itu, Yusuf menyedari bahawa Jenny tidak nampak seperti perenang yang berkebolehan. Sunny kemudian memeriksa tangki udaranya dan menyedari terdapat kebocoran pada tangki tersebut. Yusuf cuba membantu Sunny membaiki namun tidak berjaya. Pada masa yang sama, Sunny cuba menarik tali pandu yang digunakan Jenny untuk membantunya menyelam sambil bertanya kelibat Jenny kepada Yusuf. Mereka kemudiannya cuba mencari gelembung udara di sekitar bot namun gagal. Selepas itu, mereka bergegas ke Pulau St. John untuk melaporkan kehilangan Jenny kepada pihak polis. Semasa di dalam perjalanan, Yusuf menyedari bahawa Sunny tidak menunjukkan tanda-tanda risau. Dia tidak kelihatan cemas atas kehilangan Jenny ataupun menyuruh Yusuf mempercepatkan perjalanan. Sebaliknya, dia sempat menukar pakaian dengan tenang. Menurut Yusuf lagi, Sunny hanya berdiam diri dan tidak menunjukkan apa-apa reaksi. Tingkah lakunya ketika itu tidak seperti orang yang kehilangan pasangannya. 5 nelayan menemani mereka kembali ke lokasi di mana Jenny hilang dan mula menyelam untuk mencarinya. Namun, Sunny hanya menunggu di atas bot. Jenny hilang tanpa apa-apa kesan meskipun usaha mencari terus dilakukan oleh nelayan tempatan dan penyelam dari tentera laut. Dengan itu, pada April 1965, perbicaraan kes kehilangan dan kematian Jenny bermula tanpa penemuan mayat Jenny dan Sunny didakwa kerana telah menyebabkan kematian kekasihnya. 18 Mei 1965, Sunny didapati bersalah
bersalah dan dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Dalam kes sebegini, hampir mustahil untuk membuktikan jenayah Sani. Namun, setiap perbuatan jenayah pasti meninggalkan bukti, sama ada dalam bentuk yang jelas atau sebaliknya. Sani merupakan penyelam scuba yang mahir, telah menggunakan kemahirannya ini untuk merancang kehilangan dan pembunuhan Jenny. Sani banyak meninggalkan bukti ketika cuba membuat kejadian ini seperti kes kemalangan. Namun, apa yang terjadi adalah sebaliknya. Sebelum kehilangan Jenny pada 27 Ogos 1963, Sani telah membeli polisi insurans kemalangan untuk Jenny bernilai $450,000 dengan beberapa buah syarikat insurans. Salah satu polisi berjumlah $150,000 telah tamat pada 26 Ogos 1963, iaitu sehari sebelum Jenny hilang di Pulau Dua, dan Sani memperbaharui polisi itu pada keesokannya untuk tempoh 5 hari sahaja. Walau bagaimanapun, Sani tidak memperbaharui polisinya yang juga telah tamat pada hari yang sama. Jenny juga memiliki satu lagi polisi insurans berjumlah $100,000 yang akan tamat pada 28 Ogos. Antara bukti lain yang menguatkan dakwaan Sani telah merancang pembunuhan Jenny apabila dia didapati memfailkan secara rasmi ke semua tuntutan insurans yang dimiliki oleh Jenny kurang 24 jam selepas kehilangan Jenny. Selain dari itu, pada 7 Ogos, iaitu 2 minggu sebelum Jenny hilang, Sani telah menemani Jenny ke pejabat peguam untuk membuat wasiat dan menyarankan supaya menamakan ibu Sani sebagai pewaris tunggal Jenny di dalam wasiat tersebut. Selain dari pembelian insurans dan penentuan ahli waris yang disarankan, penemuan salah satu sirip kaki flippers milik Jenny menjadi penentu sabitan buat Sani. Jenny hilang pada 27 Ogos dan sirip kaki yang dipakai Jenny ditemui pada 3 September tidak jauh dari lokasi kehilangannya pada kedalaman 45 kaki. Pemeriksaan pada sirip kaki mendapati bahagian tali pada tumit sirip kaki tersebut telah dipotong dua. Menurut dua saksi pakar analisa, mendapati potongan tersebut hanya boleh dilakukan dengan alat yang tajam dan bukan dengan terumbu karang kerana ianya mempunyai permukaan yang kasar dan tidak sekata. Saksi-saksi juga memberi keterangan bahawa dalam situasi apabila penyelam kehilangan salah satu sirip kaki ketika menyelam, keseimbangan dan pergerakannya akan terganggu. Oleh itu, penyelam baru seperti Jenny kebiasaannya akan menjadi panik dan akhirnya akan tenggelam. Jenny dikatakan tidak memakai sarung tangan bagi menghalang jari atau tangannya terluka ketika menyentuh terumbu karang. Ini dibuktikan dengan penemuan dua pasang sarung tangan yang dibawa Sani masih berada di dalam bagnya. Jelas menunjukkan dia membawa Jenny ke pulau tersebut bukanlah untuk mencari terumbu karang, sebaliknya melaksanakan rancangannya untuk membunuh Jenny. Sani mengetahui Jenny tidak mempunyai pengalaman menyelam, namun pada hari kejadian dia membiarkan Jenny turun ke dalam air bersendirian berbanding Sani seorang penyelam mahir dan pernah beberapa kali menyelam di kawasan pulau itu. Keterangan juga dikemukakan bahawa Sani telah membawa Jenny menyelam di Pulau Dua, iaitu di kawasan berbahaya. Apabila Jenny tidak timbul dari laut, Sani tidak berbuat apa-apa. Terdapat satu andaian berlakunya cubaan bunuh ke atas Jenny dibuat oleh Sani sebelum kehilangan Jenny di pulau tersebut. Sani pernah meminjam sebuah kereta dari rakannya untuk ke Kuala Lumpur dengan Jenny. Sebelum pulang ke Singapura, Sani telah membeli polisi insurans kemalangan bernilai $30,000 untuk dirinya sendiri dan $100,000 untuk Jenny. Namun, malang seolah-olah telah dijangka oleh Sani apabila kereta yang dipandunya terbabas. Menurut Sani yang juga seorang pelumba kereta amatur, keretanya terbabas ketika dia cuba mengelak anjing di tengah jalan. Namun, rancangannya untuk memiliki polisi insurans Jenny gagal apabila Jenny hanya mengalami kecederaan yang ringan kesan dari kemalangan tersebut. Walaupun mayat Jenny tidak dijumpai, namun terdapat keterangan bersandarkan keadaan yang menunjukkan kesalahan Sani, termasuk motif pembunuhan teman wanitanya itu. Sani dikatakan merancang pembunuhan Jenny untuk memiliki kesemua wang polisi insurans Jenny.
Ini dikukuhkan dengan satu keterangan yang dikemukakan, iaitu Sani diisytiharkan seorang yang muflis pada Oktober 1962. Fakta-fakta ini jelas menunjukkan bahawa Sani telah membuat persediaan dan juga menunjukkan motif untuk membunuh. Oleh itu, mahkamah telah membuat satu kesimpulan bahawa keterangan yang ada mencukupi untuk mensabitkan Sani dengan kesalahan membunuh Jenny. Sani kemudiannya membuat rayuan ke atas keputusan mahkamah, namun rayuannya telah ditolak dan dia akhirnya dihukum gantung sampai mati pada 6 Februari 1967.